Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu kembali di dalam MA Channel. Seperti biasa, anda bersama saya Encik Muhammad Azharuddin bin Syahudin, pensyarah di Jabatan Kejuruteraan Elektrik Politeknik Port Okey, kepada pelajar-pelajar saya yang mengambil subjek Electrical Wiring, saya harap semua dalam keadaan sihat sepanjang kita mengikuti ataupun menjalani pengajaran secara atas talian yang saya lakukan di dalam MA Channel ini. So, untuk perhatian semua, sebelum ini saya dah siarkan beberapa episod berkenaan dengan electrical wiring dan saya cuba pecahkan kepada beberapa konten yang tidak terlalu lama, tetapi ada satu konten tu agak lama sikit, dalam lebih kurang 30 minit. Tapi itu saja, satu saja konten yang memakan masa agak begitu lama, dan saya berusaha untuk memastikan konten-konten berkenaan dengan pengajaran electrical wiring ini tidak mengambil masa yang terlalu lama bagi memastikan anda tak boring lah dengan suara saya. Okey. So, untuk konten kali ini saya akan pergi kepada turutan kawalan pengguna ataupun secara asasnya saya boleh terangkan pada peringkat awal ini adalah merupakan salah satu alat keselamatan yang akan kita gunakan dalam sistem bekalan elektrik yang dibekalkan ke rumah ataupun kepada pengguna domestik ataupun kepada pengguna komersial. Seperti yang anda lihat di sini, ia merupakan susunan kawalan pengguna bermula daripada unit pemotong ataupun fuse perkhidmatan dan link neutral, jangka kilowatt jam ataupun meter kilowatt jam, suis utama pemutus litar arus bocor ke bumi atau pemutus litar arus baki dan kotak agihan. So, alat turutan kawalan ini dilengkapi dengan beberapa bahagian iaitu pengasingan utama ataupun main of isolation, perlindungan arus lebihan ataupun main of excess current protection dan perlindungan kebocoran arus ke bumi. So, kita tengok satu persatu. Yang pertama, pengasingan utama iaitu berkemampuan untuk menyambung dan memutuskan bekalan ke bahagian pengguna. Dan yang kedua, tujuan dia adalah perlindungan arus lebihan, berkeupayaan untuk mengawal arus yang mengalir berlebihan di dalam litar. Dan yang terakhir, kalau anda perhatikan, ialah perlindungan kebocoran arus ke bumi, yang mana ia akan berkeupayaan melindungi atau memutuskan litar apabila berlaku kebocoran, kerosakan ataupun kebocoran arus ke bumi. Okey, so kita perhatikan untuk litar kawalan. Yang pertama, kita ada kotak simpang, kita ada fuse perkhidmatan dan hubungan neutral, kita ada meter kilowatt jam, kita ada suis dan fuse suis utama, tersilap eja situ. Kita ada pemutus litar bocor ke bumi ataupun PLBB dan akhir sekali kotak fuse agihan yang terdapat di dalam rumah yang berwarna putih tu. Yang mana kebanyakan daripada pelajar-pelajar saya dan semua pelajar politeknik Jabatan Kejuruteraan Elektrik bagi semester 1 yang mengambil subjek electrical wiring ini telah didedahkan kepada penyambungan kotak fuse agihan serta dengan beberapa alat yang terdapat di atas. Dan kalau anda nak tengok, kebanyakan pelajar saya pun sekarang disebabkan pandemik, anda semua kebanyakan berada di rumah, boleh keluar daripada rumah tu, anda tengok meter kilowatt jam, anda akan nampak situ ada fuse perkhidmatan, anda akan nampak meter kilowatt jam, anda akan nampak suis dan fuse suis utama dan anda akan nampak pemutus litar bocor ke bumi. Berikut adalah gambar rajah litar kawalan juga. Dan ni seperti yang saya terangkan tadi lah. Kita boleh nampak litar ni secara jelas secara harian di rumah. Kalau anda perhatikan daripada punca bekalan yang kita dah sentuh sebelum ni, okey, dia akan sambung kepada fuse perkhidmatan ataupun neutral link. Daripada neutral link tu dia akan pergi kepada meter kilowatt jam. Kalau anda perhatikan situ. Daripada meter kilowatt jam, anda akan nampak suis utama. Dan daripada suis utama anda akan nampak di situ pemutus litar arus dan kotak agihan yang kita sambung pada DB pada amali yang lepas, itu merupakan bahagian yang terakhir dan antara bahagian penting di dalam memastikan keselamatan alat-alat elektrik yang berada di dalam rumah. So, pentingnya litar kawalan ini untuk memastikan bekalan elektrik yang masuk ke dalam rumah yang akan diterima oleh kotak agihan adalah pada nilai voltan yang telah ditetapkan. Ini merupakan litar skematik di dalam litar kawalan. Dan untuk perhatian pelajar-pelajar semua, biasa soal gambar rajah ni keluar dalam kuis. Kebiasaannya lah. Tapi tak tahulah untuk semester ni sama ada keluar ataupun tidak. Tapi standby lah. Yang mana anda kena lukis keseluruhan litar macam ni. Sekiranya soalan gambar rajah litar kawalan ataupun fuse agihan ataupun kotak fuse agihan ni keluar ada dalam soalan kuis.
Okay, yang pertama kita nampak situ Nutrilink, dia akan pergi kepada meter dia akan pergi pada suis utama. Lepas tu kita ada PAB, iaitu pemutus arus bocor, dan baru kita kepada pemutus litar fuse. Ini yang kita sambungkan kepada kita punya punca lampu, kita punya soket, kita punya suis yang kita lakukan dalam amali 1 sehingga amali yang ke-6. So, faham Untuk yang ini dia simple saja, ringkas saja. Yang penting anda kena tahu bagaimana kita nak lukis litar skematik ni. Ni yang paling penting. Litar skematik ni macam mana nak lukis. Dan biasanya soalan kuis keluar soalan ni. Simple saja untuk bab turutan kawalan pengguna. Seperti yang saya maklumkan awal tadi, dia lebih kepada protection punya part. Belum bekalan elektrik diagihkan kepada punca-punca beban yang terdapat di dalam premis sama ada pengguna domestik ataupun pengguna komersial. So, itu saja berkenaan dengan konten kali ini, pengajaran saya kali ini. Simple saja. Akan tetapi, saya harap pelajar-pelajar saya memberikan penekanan terhadap poin yang saya terangkan tadi untuk tajuk ini. Okay? Sebab biasanya soalan-soalan ni keluar dalam soalan kuis. Jika tidak silap saya, kuis 2. So, standby lah. Sama ada keluar ataupun tidak dalam kuis semester untuk kali ini, saya tak pasti. Tapi sekiranya keluar, maknanya saya dah hina awal lah kan? Okay? So, kepada pelajar saya, seperti biasa, anda kena scan QR code ni untuk jawab soalan-soalan yang telah saya tetapkan di dalam Google Form. Ada beberapa soalan. So, kena jawab di dalam Google Form tersebut. Dan sekiranya sukar anda nak scan QR code ni, anda boleh pergi kepada link yang di bawah. Ataupun saya akan nyatakan di dalam description box di bawah. Anda boleh klik link tersebut dan terus sambung kepada Google Form yang telah saya sediakan. Dan seperti biasa, itu langkah pertama yang perlu anda buat. Dan langkah kedua, seperti biasa, komen box di bawah. Berikan kesimpulan minimum 20 patah perkataan berkenaan dengan video pengajaran yang saya berikan untuk kali ini. So, buat dua-dua task tersebut, kehadiran anda akan dikira bagi kuliah pengajaran saya. Okay? So, jangan lupa untuk lakukan. Okey, itu saja sekian daripada saya untuk konten kali ini. Seperti biasa, saya harap anda semua dapat lakukan task-task yang telah saya berikan di dalam konten kali ini. Saya harap tak ada masalah untuk buat sebab konten kali ini pun pendek saja, ringkas saja untuk anda lakukan. So, kepada yang telah subscribe channel saya, terima kasih saya ucapkan di atas kesudian anda untuk subscribe channel saya. Like konten-konten saya. Selain daripada itu, tekan butang loceng. Jadi, bila anda tekan butang loceng, bila saya update berkenaan dengan konten-konten pengajaran saya yang terbaru, anda akan dapat notifikasi dan anda tahu saya telah letak nota baru yang perlu anda tonton dan beberapa task yang perlu anda lakukan. Okay, so kepada yang belum subscribe, so belanjalah sikit, subscribe, tekan like, tekan butang loceng dan kalau boleh share konten saya supaya ramai lagi boleh tonton. Dan kepada yang menonton bukan daripada kalangan pelajar saya, sekiranya ada sebarang komen untuk penambahbaikan pengajaran saya, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan insyaAllah saya akan take note dan sebagai teguran kepada saya sekiranya terdapat sebarang kekurangan. Okey, so itu sahaja daripada saya untuk konten kali ini. Ringkas, mudah sahaja. So, semoga kita bertemu lagi di dalam konten-konten yang akan datang. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.